Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Said dan juga Puan Satidani, Puan Ani. InsyaAllah tuan-puan, kita akan sambung malam ni tajuk riba dalam jual beli. Kita tak habis lagi riba jual beli. Malam ni kita akan settlekan riba dalam jual beli. InsyaAllah bulan depan kita akan masuk tajuk baru riba hutan. Masuk tajuk baru riba hutan. Dia dalam tajuk ataupun dalam kitab Matla'il Badra ini, riba hutan pendek sahaja, uraian ringkas. Yang panjang ialah riba yang berlaku dalam jual beli, iaitu 3 jenis riba. Kita dah banyak kuliah ataupun dah lama bincang 2-3 bulan bincang dalam riba dalam jual beli ni. Malam ni kita akan habiskan riba dalam jual beli. Kita akan sambung bulan depan, insyaAllah, penutup kepada tajuk riba. Kita akan masuk riba hutan ataupun riba al-qardi. Itulah riba yang popular di pasaran sekarang ini. Adapun riba dan jual beli, tuan-puan, riba dalam jual beli dia orang panggil tak banyak berlaku, tapi kita kena tahu boleh berlaku, walaupun tak banyak berlaku. Tapi kalau kita tak tahu riba dalam jual beli ni, dia boleh menyebabkan kita makan riba secara tak sedar. Kenapa? Kerana melibatkan pertukaran barang dan dengan barang. Kalau pertukaran barang dengan duit, itu tidak berlaku riba dalam jual beli, sebab duit dalam mazhab kita Imam Syafi'i dia tidak menjadi unsur ataupun item ribawi. Qaul yang dhaif saja ataupun pendapat ulama yang terkini saja mengatakan bahawa dalam mazhab kita ataupun mazhab al-Imam Syafi'i, duit juga termasuk item ribawi. Itu mazhab kita. Adapun mazhab 3 lagi, dia panggil a'immatus salasah, duit adalah qaul mu'tamad di sisi mereka, termasuk item ribawi. Jadi yang kita bincang ni, tuan-puan, riba dalam jual beli ni dia agak kurang berlaku di pasaran, tetapi boleh berlaku tanpa kita sedar. Tukar barang dengan barang, tukar minyak, tukar air dengan air, tukar nasi dengan nasi tanpa kita sedar menggunakan lafaz tukar. Lafaz tukar itu refer kepada jual beli. InsyaAllah malam ni kita akan settlekan, iaitu riba jual beli. Riba dalam jual beli, tuan-puan, sementara kita menunggu kawan kita review sedikit. Kita masih menunggu terutamanya jemaah dari Surau Puncak Alam ataupun Surau Haji Ismail Puncak Alam. Malam ni anjuran Syifpa ataupun Surau Haji Ismail Puncak Alam. Sementara kita menunggu jemaah dari sana, khususnya dari rakan-rakan kita yang biasa follow kita. Kita review sedikit, tuan-puan. Kita tak mula lagi ni, just kita sema-sema dulu sementara kita menunggu. Jadi riba dalam jual beli ni dia ada riba ni dia hanya ada 3. Riba dalam jual beli dia hanya 3. Riba al-qardi 1, jadi total semua riba dalam mazhab Imam Syafi'i ada 4 sahaja. Riba ada 4 sahaja. Riba dalam jual beli dia berlaku ataupun ada 3, boleh berlaku 3 jenis riba. Riba yang pertama dipanggil riba al-fadli. Dia ada sebab dia ataupun dia ada syarat dia. Kita akan ulang sekejap lagi, tuan-puan. Riba yang kedua dipanggil riba al-yadi, dan riba yang ketiga dipanggil riba nasai. Kita kena tahu setiap riba ini, tuan-puan, kita kena tahu dia punya praktik dia, dia punya praktis dia, bagaimana boleh berlakunya riba. Dan kita kena tahu syarat setiap satu-satu itu, kita kena tahu syarat. Tapi paling penting, kita sedang bincang, tuan-puan, subtopik. Apabila kita bincang riba dari segi struktur ilmiahnya ataupun disiplin ilmunya, tuan-puan, dia ada beberapa subtopik yang kita bincang sebelum daripada ni. Itu paling pentingnya adalah subtopik yang pertama ataupun disiplin ilmu yang pertama yang kita kena tahunya ialah item ribawi. Ini yang sedang kita bincang. Kita sedang bincang item ribawi ataupun barang-barang yang boleh berlaku riba. Kita akan sambung malam ni barang makanan. Item ribawi, tuan-puan, saya ulang sekali lagi sementara kita menunggu kawan-kawan kita. Item ribawi ni dia hanya ada 3 sahaja, ataupun dia hanya ada 2 item sahaja. Yang pertama dipanggil nakdun, mas perak. Emas perak, sama ada emas itu tulen ataupun perak itu tulen, dan juga termasuk emas perak ialah dirham dan juga dinar. Dinar dan dirham termasuk nakdum ataupun nukudun, emas perak. Ini item ribawi yang pertama.
Yang kedua tuan-puan yang kita bincang pada malam ini iaitu kita panggil ta'mun, iaitu makanan. Makanan ini sama ada makanan asasi ataupun yang keduanya makanan tambahan, makanan untuk dia panggil kudap-kudapan. Dan yang ketiga termasuk makanan juga ialah herba. Herba, ubat-ubatan, herba dan juga suplemen itu termasuk dalam kategori makanan. Jadi itu ciri makanan. Jadi makanan ni tuan-puan dia ada 3 ciri, sama ada ciri makanan asasi ataupun makanan kuda-kudapan ataupun makanan tambahan, dan ketiganya adalah ubat-ubatan dan juga herba, termasuk ke dalam kategori makanan. Jadi yang kita nak bincang malam ini tuan-puan iaitu pendetailan dalam makanan. Jadi item ribawi kita tidak boleh tukar makanan dengan makanan. Baik, itu yang pertama tuan-puan. Yang pertama, di subtopik pertama paling penting untuk kita menilai, untuk kita mengukur, inilah kayu ukur untuk kita nilai setiap transaksi di lapangan itu adakah berlaku riba ataupun tidak. Ini kayu ukur yang sangat penting. Inilah dia panggil apa? Inilah dia subtopik ataupun disiplin ilmu yang sangat kita perlukan sebagai kayu ukur untuk kita nilai praktis di pasaran itu riba ataupun tidak. Kalau tanpa disiplin ilmu ini tuan-puan, tanpa panggil ilmu asas ini, maka kita tak boleh untuk menilai, untuk menghukumkan transaksi di pasaran itu riba ataupun tidak. Tanpa ilmu, tanpa disiplin ilmu ini, tak boleh untuk kita hukumkan, untuk kita sabitkan transaksi di pasaran itu riba ataupun tidak. Baik, saya tahu tuan-puan, itulah sangat penting. Yang pertama ialah item ribawi yang kita kenal. Dan item ribawi ni tuan-puan, untuk pengetahuan tuan-puan dan juga untuk recall balik, untuk refresh balik ilmu kita, item ribawi ni ingat kata kunci dia mesti sama. Di antara penjual dan pembeli dia sama item. Kita dah bahas banyak kali tuan-puan. Mesti sama item di antara penjual dan pembeli, baru kita boleh hukum. Kalau disiplin pertama ataupun subtopik pertama tidak memenuhi, maka kita reject, bermakna kita tak perlu ukur, kita tak perlu teruskan dengan penilaian yang kedua. Bermakna kita tahu ini tidak akan berlaku riba. Kenapa? Kerana item pertama, syarat pertama ataupun disiplin pertama tidak memenuhi. Mana contoh tidak memenuhi? Kita tengok penjual item dengan pembeli tak sama item, maka tak akan berlaku riba di dalam transaksi jual beli. Kata kunci dia tuan-puan, item ribawi ada 2 ini, iaitu barang atau makanan dengan mas perak ini mesti sama di antara penjual dan pembeli. Apa sama dia? Mesti penjual pun ada item ribawi dan pembeli juga ada item ribawi. Kalau makanan, sama makanan, mas perak sama mas perak. Barulah kita terus ke disiplin yang kedua. Kita dah tengok nilai 2, disiplin pertama ataupun syarat pertama ataupun subtopik pertama memenuhi untuk kita hukumkan, untuk kita nilai sama ada apa jenis riba yang berlaku. Barulah terus kepada disiplin kedua tuan-puan. Inilah cara, struktur ataupun disiplin ilmu yang diperlukan untuk kita menilai transaksi di lapangan itu berlaku riba ataupun tidak. Jangan kita mengikut trend semasa hari ini. Sangat mudah untuk dia menghukumkan riba tuan-puan. Orang ini sikit-sikit riba, lebih sikit riba, tanpa menyebut riba apa dia, riba dalam jual beli ataupun riba hutang, dan macam mana syarat untuk berlaku riba. Hanya dia tahu lebih riba. Terlampau simple sangat ilmu riba, seolah-olah syariat turun ini terlampau mudah, terlampau orang panggil ringan, terlampau mudah untuk menghukumkan. Pantas lebih, semuanya riba. Kita jangan mengikut rentak orang-orang yang tidak appreciate, yang tidak menghargai syariat Islam. Tak belajar apa pun, tiba-tiba melalui bahan bacaan, melalui bahan dengar saja, tiba-tiba berani nak hukumkan praktis di lapangan itu riba. Ini kita jangan mengikut trend semasa, mengikut orang-orang yang terlampau orang panggil berani untuk menghukumkan di dalam bidang agama tuan-puan. Baik, settle. Itu penting. Yang kedua, kita sementara kita menunggu, kita dah boleh mula tuan-puan. Kita akan mula terus baca sekejap lagi. Kita tak mula lagi ni, sementara kita menunggu je ni. Dan kita dah boleh mula. Cuma sebelum kita mula, kita nak terus kepada recall balik, refresh yang kedua tadi. Disiplin ilmu yang kedua apa dia tuan-puan? Barulah kita nak nilai yang kedua, disiplin ilmu yang kedua kita panggil formula.
Dua ini cukup dah. Walaupun kita sebut tiga sebelum daripada ini tuan-puan. Tiga sebelum daripada ini. Tapi kita dah tak nak sebut tiga. Kenapa? Kita dah selalu ulang. Tuan-puan dah cair. Tuan-puan dah, orang panggil apa, dah hingat. Dah cekap. InsyaAllah. Tak perlu sebut tiga. Sebut dua saja. Kerana dua ini dia panggil indikator yang sangat penting untuk kita nilai. Apa dia dua tuan-puan? Formula. Lahirnya dua formula riba di dalam transaksi jual beli. Kenapa nak kena ada dua formula riba ini? Kenapa? Kerana untuk menilai transaksi di lapangan itu riba jenis apa, berlaku riba jenis apa ini tuan-puan, kena tengok formula. Formula pertama tuan-puan, dia formula ni tuan-puan dia ada kaitan dengan disiplin pertama. Dia ada kaitan dengan item ribawi. Sebab tu kena faham item ribawi ni mesti sama. Jadi sebab itulah lahirnya disiplin ilmu kedua, dia ada formula. Formula riba yang pertama tuan-puan, sama item, kalau sama item dan sama jenis item, dia dua tu je tuan-puan. Sama item dan jenis item. Kalau emas sama, emas dan jenis emas juga sama. Tu dia panggil sama item, sama jenis item, dia berisiko berlaku tiga jenis riba. Ribal fadli dengan sebab tak sama timbangan, ribal yadi dengan sebab apa tuan-puan? Dengan sebab tak serah menyerah dalam majlis akad, dia delay walaupun seminit dalam majlis akad, menyebabkan berlaku transaksi tersebut dipanggil ribal yadi. Kenapa? Kerana dia lambat qabat ataupun dia panggil delay untuk qabat ataupun serah menyerah. Atau yang ketiga, risiko riba yang ketiga, riba nasai, dengan sebab dia menyatakan dalam lafaz ijab dan qabul, dia menyatakan lafaz tangguh, lafaz hutan, tidak dibenarkan. Itu formula pertama. Formula kedua, dan kita nak bincang last malam ni tuan-puan, dah penutup malam ni, riba jual beli malam ni penutup riba dalam jual beli. Sebab tu kita nak kita ulang sekali lagi rumus sebagai rumus. InsyaAllah bulan depan kita dah masuk tajuk baru, ribal qardi, riba hutan. Formula kedua tuan-puan, dia simple saja dua formula ni. Kalau faham formula pertama, formula kedua lebih mudah. Formula kedua ni apa dia? Sama item tetapi berlainan jenis. Item mesti sama. Kalau emas dengan emas, perak dengan perak, makanan dengan makanan. Cuma berbezanya ialah jenis dia berbeza. Makanan sama makanan tapi jenis makanannya berbeza. Makanan sama makanan tapi jenis berbeza. Satunya beras, satunya gandum, satunya air, satunya nasi. Makanan tetapi berbeza jenis. Satu jenis nasi, satu jenis gandum, satu jenis roti, satu jenis beras. Maknanya berbeza jenis. Makanan sama, maka dia hanya berisiko berlaku dua riba saja. Perlu jaga dua syarat saja. Perlu jaga dua syarat untuk mengelakkan daripada dua jenis riba. Pertamanya, dia boleh berlaku ribal yadi sekiranya tak berlaku serah menyerah dalam majlis akad. Dia tidak boleh delay. Dia mesti law ni, istilah contemporary, dia menggunakan istilah mesti law ni, iaitu mesti serah segera dalam majlis akad. Kalaulah penjual dan pembeli ini ada persamaan item, persamaan item dan jenis item berbeza, maka dia berlaku dua risiko riba saja. Ribal yadi dengan sebab tidak menyerah segera dalam majlis akad, dia delay walaupun seminit, maka ribal yadi. Dan yang kedua, risiko riba nasai, sekiranya dia menyatakan lafaz hutan di dalam ijab dan qabul, maka termasuk ribal yadi. Baik, saya tahu tuan-puan, itulah dua kayu ukur untuk menilai transaksi di lapangan ini, jual beli, pertukar menukar barang di lapangan ini berisiko riba ataupun tidak. Maka inilah dua indikator, dua penilai untuk kita jadikan hujah, untuk kita jadikan dia sebagai penilai kepada transaksi jual beli. Baik, insyaAllah tuan-puan, mudah saja. Baik, kita terus kepada mula malam ni tuan-puan. Dah kita sambil-sambil tadi itu review sebagai permulaan, sambil kita menunggu kawan-kawan kita masuk. Baik, kita dah boleh mula. Baik, kita nak mula apa tuan-puan sebagai penutup malam ni? Ini penutup kepada tajuk riba yang berlaku dalam jual beli. Tiga jenis riba yang berlaku dalam jual beli ini. Dia ulama nak bincang ataupun musannif pengarang kitab Matlaq ini nak bincang tentang pendetilan barang. Barang tu apa dia? Barang makanan. Kenapa?
Dia nak bincang secara detail jenis makanan yang kita boleh tukar ataupun tak boleh tukar. Ada yang boleh tukar, ada yang tak boleh tukar. Kalaulah barang yang sama, ingat balik tuan-puan, nak benarkan tukar ataupun boleh tukar ataupun tak boleh tukar, mesti indikator pertama, kita nak nilai itu mesti disiplin yang pertama mesti diambil kira. Jangan kita skip disiplin pertama. Disiplin pertama tu item ribawi. Mesti di antara penjual dengan pembeli mesti sama item. Kalau makanan mesti sama makanan. Cuma, kenapa kita nak tahu pendetailan makanan? Kerana ada makanan yang tak boleh nak tukar. Kenapa? Kalau tukar, disyaratkan mesti sama. Mesti tamathul. Kalau ghairat tamathul, fi mi'yari syar'i, halatil aqdi, menyebabkan ribal fadli. Kalau tak sama kita tukar, tuan-puan. Tukar ni makna jual beli. Saya tukar nasi dengan nasi, tukar beras dengan beras, tukar gandum dengan gandum, tak sama, menyebabkan ribal fadli. Kalau tukar gandum dengan duit, itu tak menjadi isu. Kenapa? Kerana satunya gandum, satunya duit. Dia tak sama item. Tak sama item. Sebab tu penilai pertama, indikator pertama ini tuan-tuan sangat penting untuk kita jadikan dia penilai. Jangan kita kata orang beli duit, orang beli kereta, tuan-puan, kereta. Ni kita bulan depan baru masuk riba qardi. Tetapi dia boleh bertukar. Orang beli kereta hutan, bukan berhutan. Dia beli kereta secara hutan. Tapi cash, angka lain, secara hutan, angka lain. Dia pun tibai riba. Dia pedal riba. Ini bahaya apabila dia tak tahu disiplin ilmu. Orang tak tahu disiplin ilmu ni, tuan-puan, dia main hantan sebrono. Dia main cakap lepas saja. Dia main sedap mulut saja, riba. Sedangkan kawan jual beli hutan, bukan berhutan. Lain. Riba ni dia berlaku di dalam jual beli. 3 riba. Kalau nak berlaku dan jual beli, kena nilai. Adakah sama item? Kalau duit dengan kereta ni kan tak sama item. Kereta bukan item ribawi. Duit juga qaul mu'tamad mazhab Syafi'i juga tidak termasuk dalam item ribawi. Maknanya dia tak termasuk riba dalam jual beli. Nak tengok hutan pula, riba berlaku dalam hutan. Kita akan bincang last kali topik yang terakhir bulan depan, iaitu riba hutan. Riba ni dia ada 4 saja. Riba yang keempatnya ialah riba hutan. Ini riba berlaku dengan sebab berhutan. Baik, settle tuan-puan. Orang ini itulah tuan-puan, kena ada iklan juga. Sebab dia rajin menghukum, tak rajin mengaji. Tu masalah dia. Hukum rajin, pantang lebih riba. Ustaz pun makan riba, tok guru pun makan riba. Yang dia tak apalah makan riba. Sebab apa? Sebab dia rajin menghukum. Mengaji penyegan, tuan-puan. Mengaji tak berapa rajin. Kalau kita kata pemalas tu marah dia. Kita kata tak berapa rajin lah. Nak cari ilmu riba. Jadi kita nak rajin menghukum orang, tuan-puan, walaupun ilmu Islam ni sebenarnya bukan untuk hukum orang, untuk hukum kita, untuk kita beramal, nak bebas daripada riba. Kita kena cari ilmu muamalah supaya nak selamatkan diri kita daripada terlibat dengan riba. Ingat tuan-puan, nak hukum apa pun jangan hukum orang, hukum diri kita dulu. Orang tu dia buat dengan ilmu dia. Kita meraihkan. Dia buat dengan ilmu dia. Jadi kita nak hukum kita dulu. Bagaimana cara untuk kita bebaskan diri kita bebas daripada riba. Baik, kita masuk tuan-puan, pendetailan barang. Jenis barang mana yang boleh tukar, jenis barang mana tak boleh tukar. Sebab nak jaga ada barang, kalau sama barang boleh tukar dengan sebab apa? Dengan sebab kita samakan. Dengan sebab kita samakan. Sama apa? Kita sama timbangan. Kalau nak tukar barang yang sama, beras dengan beras, gandum dengan gandum, kena sama, kena tamasul. Fi mi'yari syar'i halatal aqdi, kena sama. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Saya tak pasti tuan-puan, muka surat tuan-puan, saya rasa tuan-puan di rumah pakai kitab Rumi, saya tak pasti muka surat berapa. Tapi kalau kita jawi versi lama, muka surat 98, tuan-puan, 98 di bawah ataupun bawah ke tengah? Di tengah. Okey, dan tiada memadai bersamaan pada sesuatu yang memberi bekas oleh api. Baik, settle tuan-puan. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Dan tiada memadai, tiada sah, tiada dikira. Mana tiada memadai ni? Dan tiada memadai bersamaan, tiada dikira sama.
Mana kira tak sama juga. Ni dari segi apa? Barang yang nak tukar kena sama. Kalau barang tu sama, tuan-puan, kena sama timbangan, sama sukatan. Tetapi ada juga jenis barang, tuan-puan, walaupun sama timbangan, tak dibenarkan tukar juga sekiranya barang itu diproses daripada api. Tak dibenarkan oleh syarak untuk tukar. Kenapa? Kerana tak yakin apabila benda itu diproses melalui api, kemudian makanan sama makanan nak tukar, tuan-puan. Nak tukar roti dengan roti, nak tukar kek dengan kek, nak tukar kuih dengan kuih, tuan-puan. Nak tukar kuih dengan kuih, roti dengan roti. Kuih, roti dan sebagainya itu diproses melalui api. Walaupun sama, nak tukar kuih dengan kita ni, kuih dengan kawan kita, kita minat kuih kawan kita pula minat kuih kita. Kuih ni sama item. Kenapa? Kerana item yang sama, makanan sama makanan. Jenis pula sama. Kuih ni daripada jenis gandum. Kawan kita pun buat daripada gandum, kita buat daripada gandum. Boleh tak sama kita timbang? Boleh tak tukar walaupun sama timbangan, sama sukatan? Tak dibenarkan. Tak dikira sama walaupun timbangan sama. Kenapa? Kerana syarak ataupun syariat dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i tidak dibenarkan tukar walaupun sama timbangan sekiranya benda itu diproses daripada api. Ini pengecualian. Dan tiada memadai bersamaan pada sesuatu yang sifat sesuatu yang memberi bekas oleh api, memberi kesan oleh api. Tidak memadai itu dikira tak sama walaupun sama timbangan. Ini ingat, tuan-puan, pengecualian. Asalnya kalau benda tu sama, beras sama beras, gandum sama gandum, buah sama buah, boleh tukar asalkan sama timbangan atau sukar. Kalau tak sama, jadi riba al-fadli. Kalau sama, tak jadi riba al-fadli, walaupun item sama. Tetapi pengecualian yang kita nak bahas pada malam ini, kalaulah benda itu diproses daripada api, sama ada dimasak, digoreng, direbus, maka tidak dibenarkan tukar walaupun sama. Itu poin dia, tuan-puan. Mudah saja. Roti dengan roti tak boleh tukar, tuan-puan. Roti dengan roti tak boleh tukar walaupun sama. Roti gardenia, kan roti gardenia ni ada dua. Satu yang RM3.40, satu RM2 lebih kan. RM2 lebih yang kecil, yang besar tu RM3.4. Jadi contoh. Kita ambil satu gardenia, kita dah beli siap. Beli siap jadi milik kita. Kalau belum beli, milik penjual. Kita dah beli, kita tukar. Tuan-puan, contoh. Okey, kita ambil gardenia, harga dia RM3.4. Kemudian kita bawa ke cashier. Tanya cashier berapa, Ban? Dia kata RM3.4. Kita pun hollow duit RM4. Maknanya step pertama berlaku proses tukar menukar, jual menjual ataupun tukar menukar. Kita serah duit RM4, penjual pun serah kepada kita roti gardenia RM3.4. Apa yang kita cakap ijab dan qabul, saya beli, Ban, dia pun jawab saya jual. Berlaku proses tukar menukar dan ada ijab dan qabul ikut qaul yang mu'tamad. Maka roti gardenia itu milik siapa, tuan-puan? Milik kita. Sebab dah berlaku ijab qabul dan serah menyerah. Kita serahkan duit, dia serahkan roti. Apabila kita qabak, kita pegang roti, status roti itu milik sempurna kita dan satu duit itu sudah menjadi milik dia. Kita keluar kedai, tuan-tuan, kita tengok kat roti itu tak cantik, roti dah kemek. Ataupun roti expired, roti kemek, kita nak roti cantik, roti fresh, tak nak kemek-kemek, kita nak tukar. Ingat, tuan-puan, kalau tukar, istilah tukar itu bahasa Melayu merujuk kepada jual beli di sisi terma syarak. Orang Melayu panggil tukar, syarak panggil jual beli. Bahasa Arab panggil baik, syarak panggil jual beli, bahasa Melayu panggil tukar menukar. Muqabalatun syai'in bi syai'in bi izni syar'i. Muqabalah atau muawadah, dipanggil tukar menukar. Tukar menukar itu merujuk kepada bahasa syaraknya jual beli. Tak nak sebut tukar menukar, sebut ringkas jual beli. Tak nak sebut jual beli boleh, sebut makna dia tukar menukar. Tuan-puan, 2 kali 5. Tukar menukar itu merujuk kepada makna jual beli. Lalu kita nak tukar, kita cakap kat cashier, dia kata, Ban, saya nak tukar, tak cantik roti ni, boleh tak saya nak tukar dengan roti baru? Roti baru milik siapa? Milik penjual. Roti yang kemek milik siapa? Milik kita. Kita nak tukar sama tak? Sama. Roti yang baru yang kita nak tukar tu RM3.40, berat sama, brand sama.
Yang kita yang kemek tu juga sama, berat sama, brand pun sama Gardenia. Boleh tak tukar? Haram tukar tuan-puan. Kenapa? Walaupun sama, kerana apabila benda itu diproses daripada api, sama ada dibakar, direbus, digoreng, dibakar ini melalui, kan roti itu dibakar di dalam apa nama ni, dalam bread maker, maka tidak dibenarkan tukar walaupun sama. Kalau tukar juga haram. Ini benda-benda simple tuan-puan, terkadang kita buat. Apabila kita tidak ada ilmu, kita tidak ada panduan syarak, menyebabkan kita akan berlaku pelanggaran dalam sistem muamalat secara terbuka, secara terang-terangan. Sebab itulah ilmu penting tuan-puan untuk apa? Mengelakkan berlakunya pelanggaran secara terbuka, secara nyata. Kalau pelanggaran ini hukumnya haram kerana tak sah transaksi itu. Baik, mana contoh dia tuan-puan? Dan tiada sah memadai dan tiada memadai bersamaan pada sesuatu. Mana sesuatu sifat dia? Yang memberi bekas oleh api, yang memberi kesan oleh api, yang direbus akan sesuatu barang. Sama ada memberi kesan oleh api itu dengan cara rebus. Tak kira lah rebus apa. Rebus telur, rebus apa saja tuan-puan. Tak boleh tukar selepas direbus. Seperti daging yang digoreng akan sesuatu itu, akan daging itu, seperti biji lenga, juga tak boleh tukar biji lenga. Ataupun yang dibakar akan sesuatu, kena api melalui cara bakar, kek, roti, kuih, seperti apa dia, seperti telur, ataupun yang dibeku akan sesuatu. Yang dibeku. Yang dia apa tu? Atau yang dibakar akan barang, akan sesuatu tu. Seperti telur. Ataupun yang betul dah kan? Yang dibeku akan dia. Seperti mana yang dibeku ni? Kita nak bekukan benda tu. Seperti manisan tamar. Manisan kan proses nak jadikan manisan tu, kita kena bekukan dia. Nak bekukan dia tu, kena panaskan daripada api. Manisan, tamar, manisan apa tak kisah. Ini contoh saja. Dan sukar dan gula. Gula tak boleh tukar tuan-puan. Kerana nak jadi gula, proses melalui api. Manisan tamar, manisan tebu, manisan apa saja, manisan gula, tak boleh. Maka tiada sah dijual. Dijual ni ditukar. Gula dengan gula, manisan dengan manisan. Ini pun banyak orang buat tuan-puan, walaupun kita kata tak praktikal sangat, tapi kalau tak ada panduan, menyebabkan kita boleh tukar secara tak sengaja. Tukar air tebu dengan air tebu. Ini kita dah bahas sebelum daripada ni. Maka tiada sah dijual. Setengah dengan setengahnya. Ditukar. Setengah ni sebahagian barang yang kena api itu dengan setengah dengan sebahagiannya yang lain. Ditukar roti dengan roti. Itu makna setengah dengan setengah. Sebahagian dengan sebahagian yang lain. Kenapa tak boleh? Ini illah dia panggil al-illatul ba'ithah. Kenapa dilarang oleh Allah Ta'ala tukar jadi riba? Kenapa boleh jadi riba? Riba fadli. Riba kena tahu tu apa. Jangan riba, tak tahu riba apa. Beli kereta riba, beli rumah riba. Biar apa lagi riba tuan-puan? Semua dihantar riba. Tapi dia tak tahu riba apa. Dan dia tak tahu bagaimana praktisnya jadi riba. Apa syaratnya jadi riba. Itu kena tahu tuan-puan. Kerana ilah yang jadi riba tu, kerana dijahilkan. Jadi dijahilkan ni tidak diketahui. Kerana tidak diketahui bersamaan dengan bersalahan kuat api. Ini syarat ni tuan-puan. Keadilan syarat dalam muamalah Islam ni sangat rigid. Muamalah Imam Syafi'i lagi rigid. Dia nak menutup ruang sekecil-kecil ruang daripada berlakunya penganiayaan di antara dua-dua pihak ini. Berlakunya ketidaksamaan di antara dua pihak ini. Ni. Kenapa tidak dibenarkan apabila terlibat dengan api, apabila terpaksa diproses melalui api, apabila diproses melalui api, menyebabkan dia tidak boleh diketahui dengan yakin sama. Apabila terlibat dengan api ni tuan-puan, proses dengan api, rebus, bakar dan sebagainya, menyebabkan sama dijahilkan, tidak diketahui bersamaan dengan bersalahan, berlainan kuat api. Api dibakar ni tuan-puan, standard
kita bakar api ni tak akan sama. Ni betapa halusnya Islam jaga daripada nak bagi sama tu kedua-dua pihak tu. Dan dhaifnya dan lemah api, nak bersalahan kuat dan slownya api tak sama bakar di antara dua pihak ni. Dan sah dijualkan air yang direbus akan sesuatu dengan seumpamanya. Yang kata tak sah jual benda, air tak apalah. Air rebusan tak apa. Air boleh tukar air dengan air, tapi kena sama juga. Kena sama air dengan air. Sama sukatan. Baik, settle tu Puan. Dan tiada mengapa memberi bekas. Di pengecualian. Istisna, kalau beri bekas dengan api itu untuk tujuan masak ni memang tak dibenarkan oleh syarak untuk tukar. Tetapi sekiranya digunakan api untuk tujuan lain, bukan tujuan masak tapi tujuan untuk asinkan benda itu, maka dibenarkan tukar. Tengok tujuan dia. Dan tiada mengapa boleh tukar. Tu mana tiada mengapa? Dan tiada mengapa, yakni boleh tukar tidak menjadi riba walaupun kena diproses dengan api tapi tujuan berbeza. Diproses dengan api tujuannya bukan untuk masak tetapi tujuan untuk mengasingkan benda itu. Mana contoh dia? Dan tiada mengapa memberi bekas api pada membezakan, pada mengasinkan tu, membezakan tu apa? Pada menasinkan asal madu lebah daripada lilinnya lilin madu tu. Kan madu lebah ni kan dia ada lilin tuan. Kita ambil madu lebah, ambil saran lebah tuan. Kita ambil madu dengan saran-saran tu pun ada sekali. Kita nak asinkan di antara madu tu bagi dia terasin dengan saran, dengan lilin banyak tu, kita kena panaskan. Tujuan apa kita panas? Bukan nak masak madu, tetapi kita nak madu yang solid, yang nak asinkan lilin dia lain, madu lain, maka itu boleh. Boleh tukar madu dengan syarat kena jaga persamaan dia. Dan tiada mengapa memberi bekas api pada nisbah membezakan. Tujuan guna api itu untuk apa? Untuk mengasingkan asal, mengasingkan madu lebah daripada lilinnya, lilin madu dan minyak. Dan yang atah pada kata madu. Kalaulah kita panah madu supaya dia terasin madu dengan lilin tu, lilinnya, lilin madu tu satu contoh. Dan atah pada kata madu dan sah. Dan boleh jual juga, boleh tukar juga dengan syarat sama. Walaupun dia digunakan api tapi tujuan asin. Mana? Dan minyak daripada labang. Kita asinkan minyak daripada susu. Kita panahkan susu ini supaya keluar asin di antara minyak dengan susu. Nak susu tulen. Maka sah dijual. Maka ni tafriq. Bagi kata tiada mengapa. Maka sah. Tafriq dia keluar hukum. Maka sah dijual setengah, yakni sebahagian, tiap-tiap daripada keduanya. Daripada dua contoh tadi. Sah dijual setengah, sebahagian, tiap-tiap daripada dua tadi. Mana dua? Contoh pertama madu, contoh yang keduanya susu. Dia asin daripada minyak. Sah itu dengan dijual tadi dengan setengahnya, dengan sebahagian yang lain. Mana dijual madu yang kita panahkan asingkan lilin dengan madu yang lain. Dan tiada sah dahulu daripada dibeza akan madu lebah. Dibeza diasinkan. Tapi ingat, nak jual tanpa asin tak sah. Kenapa? Kerana dijahilkan bersamaan. Nak tukar madu lebah dengan madu lebah yang masih ada lilin dalam tu. Yang masih ada lilin, yang masih ada panggil apa tu? Ada saram dalam tu. Jual, tukar madu lebah yang ada saran dengan madu lebah yang ada saran ataupun madu lebah tak ada saran, tak boleh tukar tuan-puan. Kenapa? Tak sama. Tak yakin bersamaan. Tak ketahui bersama tu panggil kerana dijahilkan bersamaan, kerana tidak diketahui bersamaan antara madu lebah yang ada lilin belum diasingkan dengan madu lebah yang ada lilin juga yang belum diasingkan, tak sama. Tak yakin sama walaupun suka sama. Ini penting tuan-puan. Sangat halus ilmu syariat.
dalam bab muamalah untuk menutup ruang-ruang penipuan di antara penjual dan pembeli, ya. Baik, settle tuan-puan. Nak masuk yang baru pula. Settle yang mudah saja. Ini masuk yang ada dua isu lagi. Penutup ni. Dua isu lagi. Ataupun last kali kalau ikutkan detailnya ada 3 semua. Isu yang ketiga tu, penutup tu dia bagi solusi untuk mengelak daripada riba. Sekiranya tukar barang yang sama. Emas dengan emas, nak trade emas dengan emas. Apa solusi yang dia bagi. Itu dalam penutup. Baik, dan haram tuan-puan. Ni haram. Ni tambahan. Ada 2 isu ni, isu tambahan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan haram lagi tiada sah. Ini termasuk jual beli yang batil. Kalau dalam kitab Asy-Syarqawi, Syekh Zakaria Al-Ansari, syarah bagi Tanqihul Lubab, ini termasuk di dalam tajuk jual beli yang batal, jual beli yang haram. Ini bukan kerana riba, tapi dia info tambahan. Ada jual beli yang dicegah oleh Allah Ta'ala. Ini termasuk jual beli yang dilarang, walaupun bukan kerana riba. Okay. Dan haram lagi tiada sah. Kenapa haram? Kerana termasuk jual beli bukan dengan sebab tak sama tuan-puan. Ingat, topik kita bincang tak boleh tukar barang yang sama sekiranya tak sama barang itu. Kena timbang ataupun sukar bagi sama baru boleh tukar. Tetapi ni info tambahan ini yang ditambah oleh musannif kita ini ada dalam kitab Arab, ada dalam kitab Syarh Tahrir Syarqawi, syarah bagi Tanqihul Lubab, Syekh Zakaria Al-Ansari, dan ada juga dalam kitab Fathul Wahab. Fathul Wahab, dan juga ada dalam kitab Minhajut Tullab. Baik, ini sebab tu kitab Matla'ul Badrain ini tuan, dia tinggi. Kenapa rujukan dia tinggi? Dia agak payah sedikit. Kita perlukan kepada pendetailan dan juga fokus. Kenapa? Kerana rujukan dia diterjemuh daripada kitab-kitab yang tinggi. Dia terjemuh dari kitab Fathul Wahab. Dia terjemuh dia ambil juga masalah daripada kitab Syarqawi, syarah bagi Tanqihul Lubab, Syekh Zakaria Al-Ansari, dan dia ambil juga daripada kitab yang I'anatul Talibi. Jadi kitab-kitab yang tinggi dan kitab-kitab yang sederhana yang perlu kepada kita belajar, jangan baca tanpa belajar. Jangan baca tanpa belajar. Itu ingatan bukan saja daripada kita tapi daripada guru-guru. Kena beradab dengan kitab, kerana kitab ini dia sangat tinggi mutiara dia, sangat tinggi nilai dia. Jangan kita baca tanpa mengikut gaya bahasa kitab. Jangan kita baca tanpa mengikut seni yang menjadi panggil warisan para guru kita. Cara guru kita baca, kita kena follow. Itu seni dia, itu gaya bahasa dia. Dia panggil apa? Itu kesenian dan ketinggian bahasa yang mesti kita yang mesti kita jaga. Bukan nak jaga ilmu dalam kitab saja, tapi kena jaga bahasa dia. Kena jaga kesenian bahasa juga. Kerana dia kesenian bahasa itu tinggi. Baik, settle tuan-puan. Baik, saya ulang sekali lagi tuan-puan, takut tuan-puan keliru. Ini haram ini kerana haram cegahan, bukan haram dengan sebab tak sama timbangan, tidak. Haram dengan sebab cegahan direct daripada Nabi. Dan haram lagi tiada sah menjual daging. Kalau daging dengan daging, kan daging ke makanan. Tuan-puan, kalau jual daging dengan daging kena sama. Dan tengok juga daging tu daging apa? Lembu dengan lembu kena sama. Daging makanan, lembu jenis. Kalaulah daging lembu dengan daging lembu nak tukar, kan korban tuan-puan. Ini berlaku dalam korban. Sebab tu kena fokus. Bukan kata belajar buat apa jual beli dalam riba dan jual beli, mana ada berlaku. Tak akan berlaku tanpa kita sedar. Korban tuan-puan, orang nak tukar tulang dengan tulang. Nak tukar daging kita dengan daging kawan kita. Kawan kita daging dia banyak, aku pula daging sikit, tulang banyak. Boleh tak kita tukar? Sama suka? Boleh, dengan syarat dengan syarat mesti sama. Kalau campur tulang tak boleh. Sama pun tak dibenarkan. Itu sangat detail tuan-puan, sangat detail. Jadi nak elak dia macam mana? Elak di bawah itu dia akan bagi solusi. Jangan tukar, bahkan kita hebah, salin hebah menhebah. Itu solusi supaya nak elak daripada berlakunya ribal fadli dengan sebab tak sama daging dengan daging waktu kita korban. Kita korban, kita dah milik daging kita, kawan kita dah milik daging dia, tapi daging kita ni tak ada daging yang kita nak berkenan.
Kita dah milik. Tak tengok longgok kawan kita, nampak daging kat dia tu cantik, kita berkenan. Kita cakap kat dia, boleh tak tukar dengan daging aku? Aku bagi daging aku 0,5 kilo, engkau bagi daging kau 0,5 kilo. Berhati-hati tuan-puan. Kalau daging sama daging termasuk makanan, kalau lembu sama lembu termasuk sama jenis, maka mesti sama sukatan. Mesti sama sukatan. Kena sukat mesti sama. Dan daging mesti sama. Kalau daging tak sama, tak boleh. Ini bahaya. Sangat rigid nak tukar. Kalau dia daging batang pinang, kita daging biasa, tak boleh tukar. Itu tak sama kualiti. Kalau dia daging, tapi daging yang bercampur dengan tulang, kita daging yang tak bercampur dengan tulang, mana boleh tukar? Tak boleh. Tak sama. Tak sama kualiti. Ini sangat rigid. Senangnya, dia heboh kepada kita, kita heboh kepada dia, kita tidak menggunakan tidak menggunakan tukar. Baik, isu sekarang ni tuan, cegahan Nabi bukan nak tukar daging dengan daging. Dia nak tukarnya daging dengan lembu hidup. Tiada sah menjual daging, dan jika daging ikan atau belalang sekalipun tidak sah menjual tu, dengar. Dengan apa dia nak jual tu? Dengan ni ta'wid, ta'wid. Untuk menukar. Tukar tu, tak sah menukar itu, daging tu dengar binatang yang hidup. Baik. Daripada binatang hidup. Kita tukar daging dengan lembu. Daging kita ni 10 kilo, nak tukar dengan anak lembu dia. Memanglah jangan orang buat, tapi ini panduan. Tak dibenarkan tukar dengan lembu, dengan binatang yang hidup. Walaupun binatang hidup tu apa? Tengok, daripada tu bayan daripada binatang hidup. Daripada jenisnya, jenis daging. Kalau nak tukar daging tu daging lembu, tak dibenarkan tukar lembu yang hidup. Tu. Demikian lagi, wa kadzalika, begitu juga. Sama juga hukum. Sama hukum tu, nisbah apa? Nisbah haram. Tak sah jual. Demikian lagi, tak sah juga, haram lagi tak sah jual. Ataupun tukar. Dengan yang lain daripada jenis. Tukar dengan jenis yang lain. Maksudnya tukar daging lembu dengan kambing. Kan jenis lain, daging sama daging tapi item berbeza, jenis berbeza. Apa dia? Kambing lain, lembu lain. Tu dia panggil jenis berbeza. Daging lembu tukar dengan kambing pun tak boleh. Bukan tukar daging kambing, bukan. Kambing hidup tuan-tuan. Binatang tukar dengan kambing. Ini agak complicated sedikit tuan-tuan. Sebab tu dia info tambahan saja ni. Ada dalam kitab yang tinggi, ada kitab dalam Syarqawi Ibn Tahrir ada. Baik. Demikian lagi begitu juga tidak sah dan haram tukar dengan yang lain, dengan tukar daging tadi dengan yang lain, dengan binatang yang lain daripada jenis. Maknanya lain jenis. Tadi tukar daging lembu dengan lembu hidup. Yang ni pula tukar daging lembu dengan kambing contoh. Tak boleh juga. Mana bayan dia? Penerangan dia yang kata daging daripada lembu yang lain tu, daripada binatang yang lain tu, daripada binatang yang dimakan atau lainnya lain daripada binatang yang dimakan. Sama ada binatang tu boleh makan ataupun tak boleh makan, sama. Mana contoh dia? Seperti jualkan daging kibas dengan kibas. Daging kibas ditukar dengan kibas. Dijualkan, yang ditukar. Daging kibas, tukar itu satu jenis. Mana satu jenis? Dengan kibas. Dengan kibas ni tuan-puan, dengan kibas. Dengan binatang kibas. Bukan dengan daging kibas. Tukar daging kibas dengan kibas. Tu kena faham. Kalau kita faham secara umum tuan-puan, tukar daging kibas dengan daging kibas. Bukan. Tukar daging kibas dengan kibas. Kibas hidup, belum sembelih. Ataupun daging bakar, daging lembu. Tukar dengan apa? Tukar dengan dha'nun, tukar dengan biri-biri. Yang ni tukar dengan kambing biri-biri. Hidup. Ni, aku ada daging lembu ni, 10 kilo, mari kita tukar dengan anak kambingmu tu seekor. Boleh ke tidak? Tak boleh. Ini cegahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dijual, ditukar. Dijual ni ditukar tu pan. Ingat. Kena refresh, recall balik. Sebab kita lama dah tinggal. Jual lain, tukar lain. Kita duduk tinggal lama. Sebenarnya jual tu sama dengan tukar. Atau dijual daging syah, daging kambing. Syah tu kambing tu mana? Daging kambing dengan ba'ir ataupun bu'ir, dengan unta. Tak boleh.
Daging kambing walaupun lain jenis tak boleh, cegahan. Ataupun daging nun, daging kambing biri-biri dengan himar, dengan binatang himar, tak boleh tukar. Ini contoh. Dan seumpama daging itu, dia bagi contoh, dan seumpama daging itu dikira macam daging juga. Seumpama ni sama dengan daging juga pada pihak apa, nisbah juzuk dia sama dengan daging. Mana dia sama dengan daging? Ekor kibas. Ekor ni bukan daging, tapi ekor sama dengan daging. Sama ni menepati kategori. Daging tak boleh tukar dengan binatang hidup. Maka kalau juzuk daging, juzuk binatang juga tak boleh tukar. Tulan nak tukar dengan binatang hidup, ekor nak tukar dengan binatang hidup, organ-organ dalaman, limpa, jantung, hati, perut dalam, perut luar juga tidak dibenarkan tukar dengan binatang hidup. Dan seumpama daging itu dikira sama dengan daging, apa dia? Ekor kibas dan limpa dan jantung dan kilyun. Apa dia tu? Buah pinggan. Pinggan. Dan hati dan lemak dan sanam. Sanam ni apa dia? Guh unta. Atas unta tu tuan-puan. Unta ni kan dia ada bahagian atas sekali tu. Tu. Dan kulit yang dimakan akan kulit itu dimakan itu dahulu sebelum daripada disamuk. Sebelum daripada disamuk, iaitu kulit yang boleh dimakan sebelum samuk. Kulit yang boleh makan sebelum samuk ni kulit binatang yang disembelih lah. Tu nak ceritanya, dia nak cerita kulit binatang disembelih, tapi dia tak nak buat ayat bagian tu, dia nak buat ayat kita nak kena fikir. Tuan-tuan, sorry, ada gangguan sikit. Ada gangguan sikit tadi tuan-tuan. Okey. Saya sambung balik kat mana tadi? Ada call tadi, ada call dia agak kacau kan. Kulit tadi sama dia, kita nak tukar kulit. Kulit ni kulit yang setengah orang kan dia makan kulit, orang petani, orang Kelantan dia makan kulit. Siap buat sup tuan-puan kulit tu. Kulit yang dimakan dia akan kulit tadi makan tu sebelum daripada disamuk. Maksudnya dia nak cerita apa tuan-puan? Dia nak cerita bahawa kulit makan kulit binatang ni, binatang ni boleh dimakan lah, binatang dia sembelih boleh makan kulit dia. Binatang dia sembelih ni boleh dimakan kulit. Kulit yang kita tu lah tuan-puan, kulit lembu, kulit kerbau tu kan orang buat, kan orang biasa tak makan kulit tu. Orang buat apa? Belulan dia tuan-puan, buan bulu, kulit dia tu sedap, orang buat sup kan. Kulit buan clearkan bulu, cukur buan bulu semua. Tinggal belulan saja. Maka belulan tu sedap makan. Jadi kita nak tukar belulan dengan binatang hidup tidak dibenarkan. Jika ada ia kulit itu daripada barang dimakan akan dia pada rolik. Jadi kulit ni kira yang tak dibenarkan tukar ni kulit yang biasanya orang makan. Setengah tempat kulit tu memang makan. Macam kulit belulan tuan-puan. Belulan tu orang makan. Buang semua kulit tu, bulu tu buat, kulit tu dia makan. Baik, settle tuan-puan. Baik, last sekali. Isu yang kedua pula. Sebelum last tu dia solusi. Ini isu yang kedua sebelum last. Baik, settle tuan-puan. Isu pertama, isu tambahan ini. Isu tambahan ni apa dia? Nak cerita jenis jual beli yang dicegah oleh Allah Ta'ala. Bukan kerana tak sama, tetapi ini memang cegahan daripada Nabi. Tukar daging dengan lembu yang hidup. Dengan binatang yang hidup. Tak benar. Sedangkan binatang hidup tu bukan makanan. Lembu ni tuan-puan dia tak masuk makanan kerana dia tak disembelih. Apabila disembelih baru termasuk ta'mun, makanan. Ingat kalau orang tanya lembu ni item ribawi ke tidak? Lembu tak item ribawi. Lembu hidup dengan lembu hidup boleh tukar, dia bukan item ribawi. Tapi kalau lembu tu disembelih, maka dipanggil makanan. Walaupun dia itu hidup tak termasuk makanan, tak termasuk item ribawi, tetapi tidak dibenarkan tukar. Kenapa? Bukan soal tak sama, tetapi soal cegahan daripada Nabi. Ini dia panggil haram dengan sebab cegahan. Bukan haram dengan sebab tak sama. Yang kedua pula, isu kedua pula tuan-tuan. Laban pula, nak susu. Susu nak tukar dengan lembu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Dan sah dijual laban, ditukar laban, susu atau telur.
Kalau susu dengan susu kita dah bincang sebelum ni. Susu dengan susu tuan-puan dah bincang sebelum daripada ni. Keju dengan keju tukar ke boleh ke tidak? Kita dah bincang sebelum daripada ni. Telur dengan telur boleh tukar ke tidak? Dah dibincang sebelum daripada ini. Tapi yang ni nak bincang ni, telur ataupun laban ditukar dengan lembu binatang hidup. Dan disah dijual. Sah pun. Bukan tak sah, ini sah. Ini yang ni sah pula. Dan sah dijual. Ada syarat sah dia. Dan boleh jadi tak sah, boleh jadi sah. Kita tengok yang sah. Dan sah dijual laban. Sah dijual susu atau telur. Dengan hayawan. Yang ni dengan haiwan. Dengan binatang yang hidup. Dengan binatang yang hidup. Dan dijual laban bakar. Laban bakar ni susu lembu tuan-tuan. Dan dijual susu lembu dengan syah. Dijual dengan susu lembu itu dengan kambing. Boleh tak jual susu lembu dengan kambing? Boleh tuan-tuan. Tukar susu lembu dengan kambing. Susu lembu 10 gantan susu lembu tukar dengan seekor kambing. Boleh ke tidak? Boleh. Kalau tadi daging tak boleh. Ni susu boleh. Tapi ada syarat dia. Syarat dia. Kalau tukar dengan kambing, kerana kambing dia berlainan jenis. Kambing berlainan jenis dengan apa nama ini? Dengan susu lembu. Dan jika ada laban, sah juga walaupun dalam kantun kambing tu ada susu juga. Sebab apa tuan-puan? Sebab ada jenis, kalau sama jenis, tukar susu lembu dengan lembu, tapi dalam lembu itu ada susu dalam kantum dia. Ini tak boleh tukar. Ini halusnya tuan-puan, perincinya syarak. Sebab dia lembu sama lembu kan kena sama. Lembu sama lembu tuan-puan, dia sama item. Sebelah tu sama item, sebelah lagi itu dia lembu tak masuk makanan, tetapi susu duduk dalam kantung tu. Susu dalam kantung tu termasuk makanan. Ni yang kata detailnya. Ni kita tengok dulu yang sah. Yang sah tukar kalau susu lembu dengan kambing. Walaupun dalam kantung kambing ada susu. Boleh tak tukar? Kerana susu lembu dengan susu kambing dia berbeza jenis. Susu sama susu tetapi jenis berbeza. Walaupun kambing yang hidup itu dalam kantung dia ada susu. Boleh tukar. Kerana dia berbeza item. Dan jika ada laban, yakni susu dalam kantumnya, tu embunnya tu dalam kantumnya, kantum susu, nya susu yang dikosakkan, yang bertujuan, tujuan tukar kambing ni tujuan apa? Tujuan memerah dia akan susu sekalipun. Tak apa. Kenapa kita nak tukar susu lembu 10 gantan dengan seko ibu kambing? Dan kita tujuan kita dalam kambing itu kita nampak susu besar kantum dia, kita nak pada susu tu nak perah. Boleh. Tak haram tukar, boleh tukar. Kenapa? Kerana dia ini tak perlu sama. Kerana dua ini berbeza. Satu lembu, satu kambing. Walaupun item sama, tapi jenis berbeza. Tu boleh tukar tuan-puan. Dan dijual telur sama juga. Telur sama. Cuma tambah dalam ni tak ada. Dalam ni tak ada tuan-puan. Kalaulah saya sebut di awal tadi, kalaulah jual susu lembu nak tukar dengan lembu, dalam kantung lembu ada susu, tu tak boleh. Dia tak dibenarkan tukar. Benar tukar susu lembu dengan lembu, syarat dan kantung lembu tidak ada susu, baru boleh tukar. Kalau dalam kantung lembu ada susu, tidak boleh tukar, kerana susu itu termasuk item ribawi yang sama dengan susu yang kita nak tukar ini. Tak boleh. Itu halusnya. Tetapi kalau kita tukar susu lembu dengan kambing, dia berbeza item. Walaupun kambing itu ada susu. Walaupun tujuan kita tukar itu, kita nak kepada susu yang berada dalam kartun kambing itu. Boleh tuan-puan. Telur pula. Agak tah tuan-puan. Ini agak tah. Ini info tambahan dia agak tinggi. Duduk dalam kitab pun kitab tinggi. Kitab Syarqawi ada ni. Jelas disebut. Dan kitab Fathul Wahab. Kitab Fathul Wahab ni payah tuan-puan. Antara kitab yang payah juga. Kalau orang dulu, Fathul Wahab Syarqawi ni tuan-puan, orang dulu, nisbah orang dulu kitab rendah saja. Tapi kita nisbah kita hari ni, Masya Allah tuan-puan, kitab tinggi dah. Tak sempat nak habiskan Syarqawi ni. Syekh, walaupun 2 jilid saja. Syarqawi ala Tahrir, Syekh Zakaria Al-Ansari, seorang wali Allah, tokoh besar dalam mazhab kita Syafi'i, 2 jilid saja tuan-puan, Syarqawi. Semua pun 2 jilid, tapi nak habiskan itu, makan masa.
dan dijual telur, dan sah dijual telur dengan ayam. Boleh tukar ayam dengan telur. Kita ada telur 10 biji, bukan nak tukar telur dengan telur. Tukar telur 10 biji, nak tukar dengan seekor ayam. Berapa harga ayam, harga telur 10 biji? Seekor ayam. Ada orang nak kat kita nak telur. Kita bela telur, kita bela ayam, banyak telur. Dia tak ada telur, rumah dia ada ayam, tak bertelur. Dia nak ayam, maka nak tukar dengan kita ayam. Duit tak ada, tapi nak tukar ayam. Dia kata, aku ni bela ayam banyak lah, tapi tak bertelur-telur. Aku duk lama nak makan telur, nak beli, duit tak ada. Orang dulu kan susah, tuan-puan. Kita pula ada ayam, ada telur. Kita kata tak apa, boleh tukar dengan aku, kita jual lah. Kawan kita tanya 10, aku nak 10 biji, berapa harga? Kita kata kalau 10 biji, mari seekor ayam yang sederhana besar. Kita tukar ayam dan juga telur. Boleh ataupun tidak, tuan-puan? Tengok. Dan sah dijual, ditukar telur dengan ayam. Boleh tukar telur dengan ayam. Tapi syarat dia, yang tiada telur baginya. Jangan ada dalam ayam itu ada telur. Jangan tukar ibu ayam yang dalam tu tunggu nak bertelur. Kan ada ibu ayam, tuan-puan, memang dalam tu telur yang dah orang panggil dah tunggu untuk dia nak bertelur aja. Kita sembelih ayam, kalau orang bela ayam dia tahulah. Dia sembelih ayam ni tengah bertelur. Hari ni tak bertelur lagi. Dia sembelih operate tu, tuan-puan, perut, buat keluar telur 2-3 biji. Telur tu memang betul-betul kerah dah telur tu. Maka tak boleh tukar telur dengan ayam yang dalam tu ada telur. Ini detailnya. Syarak tidak membenarkan. Kenapa? Kerana tak sama. Ayam yang ada telur. Yang ni pula telur saja. Dan tiada sah menjual akan yang mempunyai laban. Ni mudah saja, tuan-puan. Dan tiada sah. Ni jadi riba ni. Ni riba. Penutup ni sebelum solusi, sebelum tanbih, sebelum kesimpulan. Dan tiada sah menjual akan yang mempunyai. Akan yang mempunyai. Artikan binatang. Yang tu sifat bagi binatang, tuan-puan. Sebab tu kita lama dia tak boleh baca macam baca khutbah. Tak boleh, tuan-puan. Kalau baca macam baca teks, baca khutbah, baca macam baca paper, itu bukan seni turas. Itu bukan gaya turas. Saya kena peringat, tuan-puan. Kena peringat. Sebab kena tegur. Ini warisan, kena pertahan cara turah ini. Jangan baca kitab turas tetapi dia meninggalkan seni turas. Baca kitab turas meninggalkan gaya bahasa turas. Itu sangat-sangat, tuan-puan, sangat-sangat tidak bertanggungjawab, kan dia tidak meneruskan kesinambungan turas. Kan turas tu warisan. Tu kena faham betul-betul, tuan-puan. Turas itu kitab warisan zaman berzaman. Kita mewarisi daripada para ulama. Para ulama mewarisi daripada para ulama. Sehinggalah kepada penulis. Kita mesti warisi ilmunya. Warisi gaya bacanya. Warisi dia punya tata bahasanya. Mesti ada cara seni dia. Kita jangan waris ilmu saja, tinggalkan dia punya gaya bahasa. Kerana gaya bahasa itu melambangkan turas, ketinggian kitab turas itu, tuan-puan. Ketinggian kitab turas. Ini kerana trend hari ini dah ramai yang baca kitab turas macam baca tab, tanpa dhamir, tanpa ada mengambil kira syarat dan masyurub, mengambil kira qaid dan muqayyad, mengambil kira dhamir. Maka ini menghilangkan ketinggian dan adab turas itu sendiri. Dan tiada sah. Ini mudah, tuan-puan. Menjual akan binatang yang mempunyai susu. Nak tukar, tuan-puan, ingat, jual tukar. Tukar binatang yang ada susu dengan binatang yang mempunyai susu. Tak sah tukar, tuan-puan. Binatang yang ada susu dengan yang ada susu tak boleh tukar. Kerana boleh berlaku riba. Dan yang mempunyai telur. Binatang yang mempunyai telur dengan yang mempunyai telur dengan binatang yang mempunyai telur tak boleh tukar. Ayam dengan ayam tukar. Asal boleh tukar, tuan-puan, kerana ayam bukan makanan. Tak sembelih lagi. Sembelih baru nama makanan. Jangan silap faham, tuan-puan. Ayam boleh makan. Mana boleh makan ayam? Daging ayam boleh makan. Ayam yang disembelih. Kalau ayam duk hidup memang tak boleh makan. Itu bukan makanan. Itu bukan lauk. Yang kata boleh tukar ini, yang kata makanan ini lauk ataupun makan ini ayam yang disembelih. Asal dia ayam boleh tukar dengan ayam sekiranya tidak ada di dalamnya telur. Lembu dengan lembu boleh tukar kerana bukan makanan. Tetapi sekiranya dalam kantumnya tidak ada susu, tu boleh. Tetapi dalam kantung lembu itu ada susu, tak boleh tukar dengan lembu yang ada susu ataupun lembu yang tidak ada susu.
Dan binatang yang mempunyai telur dengan binatang yang mempunyai telur tidak boleh tukar, haram lagi tidak sah. Jika bersatu jenis keduanya, tak boleh tukar ni sekiranya sama jenis, sama item, sama jenis, tak boleh tukar. Ini formula ke pertama. Tak boleh tukar. Kenapa? Kerana tak sama. Tak yakin sama telur yang ada dalam perut ayam tadi. Tak yakin sama susu yang ada dalam kantung binatang itu. Melainkan pada anak Adam. Boleh tukar juga, pengecualian dia boleh tukar. Walaupun di dalam kantung ada susu, melainkan Adam saja boleh tukar. Siapa dia anak Adam, tuan-puan? Ini merujuk kepada hamba. Kita boleh tukar hamba dengan hamba, walaupun hamba kita ini hamba perempuan yang sedang menyusu, dan hamba kawan kita juga perempuan yang sedang menyusu, boleh kita tukar. Kita nak jual beli. Hamba aku ni aku nak jual dengan harga dia seekor hamba kamu. Yang di rumah kamu spesifikasinya begini-begini. Hamba kawan kita ada 5. Kita nak tukar, hamba kita pun ada 5. Tapi kita nak tukar dengan hamba kawan kita. Kita nak jual hamba kita ini, harga kepada kawan kita, harga dia seekor hamba yang ada di rumah dia. Hamba kawan dia tu, tuan-puan, hamba kawan kita ini sedang menyusukan anak. Ada anak kantum di susu dia, ada. Asalnya kalau binatang tak boleh, tetapi ke manusia dibenarkan, dikecualikan. Hamba yang sedang menyusu anak ada susu, hamba kita pun sedang menyusukan anak ada susu, kita tukar dengan kawan kita, boleh kita jual. Settle, tuan-puan. Tanbihun, habislah solusi, tuan-puan. Settle lah. Tamatlah kita malam ni, tuan-puan, tajuk riba. Riba dalam jual beli yang kita bincang panjang lebar. Banyak, tuan-puan, lama, hampir setahun saya tak silap saya. Banyak bulan kita bincang riba dalam jual beli, dia panjang lebar. Disiplinnya ada 3 subtopiknya, kita panggil subtopik ataupun kita panggil disiplinnya ada 3. Setiap satu itu dibahaskan secara detail, dan conclusion ataupun kesimpulan pada malam ini, musannif nak buat macam mana solusi untuk mengelakkan daripada riba. Bagaimana cara nak trade in emas dengan emas, emas lama dengan emas baru. Emas kan sama item, sama item. Penjual ada emas, pembeli ada emas, maknanya sama item ribawi. Ini indikator yang pertama. Subtopik yang pertama. Kita nak nilai, mesti ada 2 cara kita nilai berdasarkan 2 subtopik ataupun 2 disiplin ilmu. Pertamanya kita nilai item ribawi. Penjual dengan pembeli ni antara 2 ni, tuan-puan. Kalau item ribawi sama di antara 2 ni, maka apa lagi kita nilai? Barulah kita nilai formula dia. Kita tengok penjual ada emas, pembeli ada emas, dia nak tukar emas lama, pembeli emas lama, penjual emas baru, dia nak pattern baru, nak design baru. Jenis sama ke tidak? Ya, sama, 916, 916. Tapi nak tukar, maka perlu jaga, dia tak boleh tukar. Maka cara dia macam punya riba ini, cara dia, tuan-puan, salin hebah menhebah. Baik, kita tengok. Tanbihun. Ini satu peringatan. Ay munabbihun liman ghafala. Tanbihun ay hadza munabbihun liman ghafala. Ini satu peringatan bagi mereka yang lupa dan lalai tentang syariat Allah. Mereka lupa dan lalai tentang hukum riba. Ini makna tanbih. Kat mana-mana tanbih tu sama je makna dia. Bermula jalan ataupun cara. Jalan ni cara. Bermula jalan yang melepaskan. Yang ni cara untuk mengelakkan daripada akad riba. Bagi yang menjual emas dengan emas, atau perak dengan perak, atau gandum dengan gandum, atau beras dengan beras, padahal berlebih kurang, padahal tak sama, bahawa hebah berhebah. Itu solusi dia. Yang pertamanya, cara dia, solusi dia untuk mengelakkan daripada riba. Apabila benda ni tak sama, emas dengan emas, perak dengan perak, makanan dengan makanan, gandum dengan gandum, beras dengan beras, boleh tukar ke tidak? Asalnya tak boleh tukar. Maka cara dia untuk mengelakkan riba apabila tak sama, kita guna hebah, tuan-puan. Hebah lain. Hebah bukan tukar. Tukar ini jual beli. Walaupun hebah ini termasuk dalam maqasid ataupun termasuk dalam prinsip jual beli yang pertama, iaitu akad tamlik wa tamalluk, akad pertukaran milik. Jual beli termasuk akad pertukaran milik. Hebah akad pertukaran milik, tetapi dia berbeza syarat. Jual beli, tukar menukar emas dengan emas yang sama item, emas dengan emas sama, sama jenis item. Apa dia jenis? 916, 916, maka tidak dibenarkan tukar kalau dia sama jenis dan sama item. Kalau tak sama,
timbangan dan tak sama kualiti. Kalau tukar juga jadi riba al-fadli. Nak elak daripada riba al-fadli, tuan-puan, kita jangan guna lafaz tukar. Jangan guna lafaz jual beli. Tapi kita guna lafaz hebah. Macam mana cara dia, tuan-puan? Penjual kita nak trade-in, penjual milik emas baru, pembeli nak trade-in pattern baru. Nak design baru, tuan-puan. Setiap keluar design baru, isteri kita ni, orang perempuan ni, dia sangat minat dengan emas, tuan-puan. Pantan keluar pattern baru, nak beli. Gelang emas keluar design baru, nak beli. Dulu dah ketinggalan dah ketupat dakak. Sekarang ni timbul pattern baru dah. Dulu ketupat dakak macam-macam jenis gelang. Dia nak tukar, dia ada gelang lama. Nak tukar dengan gelang baru, tak boleh tukar, kan boleh raja riba al-fadli. Cara dia, tuan-puan, dia hebah. Hebah macam mana? Hebah dia ada dua cara. Cara pertama, hebah, iaitu ni emas lama ni saya hebah kepada kamu. Jadilah emas lama kita milik penjual. Baik, emas baru ni pula yang kita nak beli. Sama tak harga? Kalau sama harga tak apa, dia hanya hebah kepada kita sahaja. Kalau sama harga, dia hebah kepada kita sahaja. Dia hebah kepada kita macam mana? Ini emas baru saya hebah kepada kamu. Jadilah milik kita pembeli kalau sama harga. Tapi isu sekarang ni, tuan-tuan, tak sama harga. Emas lama murah, emas baru mahal. Maka solusinya, cara mesti pilih cara kedua. Macam mana cara kedua, tuan-tuan? Cara pertama, salin hebah, menhebah. Itu cara pertama. Cara kedua, macam mana cara kedua kita boleh buat? Contoh, emas baru kita, tuan-puan, nilai harga dia 1,000. Emas lama kita ni harga dia 1,000. Emas baru yang kita nak pilih, harga dia 1,500. Makna kita kena tambah 500 lagi. Kita kena tambah 500 lagi. Ingat, tuan-puan, silap buat, silap akap tak sah. Ini bahaya. Ini sangat penting, tuan-puan. Kita kena betul-betul tahu cara jual beli yang sebenar untuk mengelak daripada riba. Kalau tak kena gaya, boleh jadi riba. Dan juga kalau tak kena gaya, tak jadi riba, cuma tukar yang tidak sah. Bagaimana cara kedua, tuan-puan? Kalau harga berbeza, kita boleh buat cara yang kedua. Macam mana? Kita boleh hebah dan juga jual beli. Okey. Pertama, tuan-puan, kalau emas dua ni berbeza, harga berbeza, kita boleh buat dengan dua cara. Saya ulang sekali lagi, tuan-puan, supaya tuan-puan lebih fokus. Kalau emas itu tak sama, emas baru lebih murah, emas lama lebih murah, emas baru lebih mahal, kita nak trade in, ada dua cara. Baik, cara pertama macam mana? Cara pertama, kita akad jual beli, settle terlebih dahulu. Settlekan jual beli satu persatu. Macam mana contoh? Baik, emas saya ni berapa, tokey? Dia kata emas you ni emas lama, jenis lama, harga dia 1,000 saja. Okey, saya nak jual emas saya 1,000. Pastikan settle dulu jual beli emas baru 1,000. Kita kata, kita bagi emas lama, emas baru, okey 1,000. You bagi dulu duit 1,000, saya nak jual dulu. Ini kita settlekan. Ini cara pertama. Kita jual emas baru ini 1,000, ambil qobak ini, tuan-puan, serah. Kita serah emas lama dekat dia yang harga 1,000 dan dia serah duit kepada kita RM1,000. Berlakunya serah emas dan dia serah duit. Kita panggil berlaku serah menyerah antara penjual pembeli. Dia panggil berlakunya qobak dan muqbid. Berlaku serah menyerah di antara penjual dan pembeli. Settle langkah pertama. Baik, kita nak emas baru. Kita tanya tokey emas baru ni berapa, tokey? Dia kata emas baru ni 1,500. Kita dah pegang duit kita ni, dah qobak, dah pegang, dah milik sempurna kita 1,000. Emas baru ini 500, kita tambah lagi 500. Kita akad jual beli sekali lagi. Berlaku 2 kali akad jual beli. Ini transaksi, tuan-puan. Ini praktis yang penting. Kenapa? Kerana silap praktis tak sah berlaku secara bermudah-mudah. Dia ada 2 akad dalam itu. Akad pertamanya, akad jual beli emas lama yang harga 1,000. Bagi kepada emas lama, bagi kat tokey bagi duit kat kita, kita pegang duit 1,000 itu dan kita nak beli emas baru, bermakna satu akad lagi, tuan-puan. Akad jual beli kali kedua, barang baru. Maka kita pun ambil duit 1,000 kita. Okey, tokey, saya nak emas yang ni, harga berapa? Dia kata emas yang ni, gelang yang baru, pattern baru ni harga 1,000. You just tambah 500. Maknanya kita dah pegang 1,000, kita ambil duit dan poket kita tambah 500 lagi, tuan-puan. Kita akad jual beli yang baru.
Okey, token kata saya jual lah kepada you emas pattern baru ini, harga dia 1,500. Kita serah kat duit kat dia tuan-puan 1,500 dan kita kata saya beli, cukup. Kerana kita dah tahu masa depan kita beli apa dan kita tahu harga dia 1,500. Settle. Bermakna tuan-puan, cara pertama, langkah pertama kita boleh pilih langkah jual beli. Jual beli, pastikan berlaku 2 akad jual beli dalam itu. Settlekan jual beli emas lama dan settlekan jual beli emas baru. Ini settlekan jual beli emas lama dan settlekan jual beli emas baru. Itu satu petak satu. Tapi kita boleh buat cara kedua tuan-puan. Cara kedua ni berhati-hati. Inilah cara yang banyak Cina buat tuan-puan. Cina dia tak nak. Leceh lah dia kata, asal lagi you nak bagi ke I pula 1,000. Senang you tambah saja 500 lah. Ini harga dia 500, beza 500 saja. Ini yang banyak kita buat tuan-puan. Hati-hati. Kalau tambah tanpa berlaku ijab qabul, tanpa berlaku akad yang jelas, menyebabkan tidak sah. Baik, cara kedua, macam mana cara kedua tuan-puan? Ini penting, sebab tu saya go slow tuan-puan. Cara kedua kita boleh buat, kalau Cina tu dia nampak payah, dia nak buat akad jual beli satu-satu, dia kata leceh, kita boleh buat cara kedua. Okey, cara kedua macam mana tuan-puan? Cara kedua, emas lama kita ni nilai dia 1,000. Emas lama nilai dia 1,000. Dan emas baru yang kita nak itu nilai dia 1,500. Maknanya tuan-puan, 500 saja beza. Macam mana cara kita nak akad? Baik, emas lama ni tuan-puan, kita hebah. Langkah pertama tuan-puan, akad pertama kita pilih akad hebah. Cakap dekat Cina, ni aku hebah ni. I hebah dekat you emas ni, dia bukan tahu apa hebah tuan-puan. Aku hebah dekat you, aku beri kat you 500 ini. Nilai dia, aku beri kat you emas lama ni, nilai dia 1,000 ni. You ambil. Dan dia ambil jadi milik dia tuan-puan. Jadi milik dia. Dan kita nak beli ni, kita nak beli emas baru di harga 1,500. Maknanya, just kata Cina, you tambah 500 saja. Ingat, tambah 500. Jangan tak main tambah tanpa akad tuan-puan. Jangan main tambah tanpa akad yang jelas. Ini sangat penting tuan-puan. Sebab saya tengok berlaku di lapangan, dia main tambah sahaja tanpa akad yang jelas. Baik, kita nak guna akad apa nak tambah 500? 500 tuan-puan, kita boleh akad jual beli. Tapi jangan akad 1,500, akad 500 sahaja. Kita cakap dekat Cina, dekat toke, ini emas baru, harga dia 1,500. Ini emas lama saya sudah bagi dekat you harga 1,000. I tambah saja 500. Tambah dengan makna apa tuan-puan? Dengan makna kita akad jual beli emas baru itu hanya harga dia 500. Jangan tambah tanpa ada akad jual beli. Okey, cakap kat Cina, ni I bayar, I beli emas baru ini dengan dia harga 500. Dia setuju tak? Dia setuju. Baik, settle tuan-puan. Jelas? Kena jelas. Akad jual beli, bagi jelas. Jangan tidak ada akad jual beli yang jelas, mai tambah saja. Settle tuan-puan. Satu solusi dia. Baik. Baik. Apa dia? Iaitu hebah salin hebah berhebah. Oleh tiap-tiap daripada yang membeli dan yang menjual akan haknya bagi taulannya, bagi kawannya. Maksud apa? Maksud penjual hebah kepada pembeli dan pembeli hebah kepada penjual. Ataupun cara kedua. Ini cara kedua. Kita dah beritahu cara kita tadi tuan-puan. Cara kita. Ataupun diperhutan oleh tiap-tiap daripada keduanya, kedua penjual dan pembeli. Dia nak tukar emas dengan emas, dia boleh nak hutan. Tapi kita tak bagi cara hutan tadi, kita just beri cara, dua cara. Kalau emas itu, dia ada dua isu tadi tuan-puan. Emas sama harga, kita boleh hebah saja. Harga baru pun sama, harga lama pun sama. Dia simple, hebah saja. Tetapi yang kita cerita dua tadi, isu kedua, sekiranya emas lama dengan emas baru tak sama harga, kita kena pilih satu daripada dua cara akad. Tapi ini dia nak cerita kalau emas tu sama. Pertama kita boleh hebah, yang kedua kita boleh hutan. Yang kedua kita boleh hutankan. Saya hutankan emas you, ni emas saya hutankan. Hutankan dengan apa? Dengan kita hutankan milik, pindah milik hutan. Ni saya hutankan dan you bayarlah. Bayarlah minggu ni ataupun bayarlah bulan depan. Senilai. Maknanya dia boleh bayar dengan nilai yang sama. Nak bayar dengan emas pun boleh, nak bayar dengan duit pun boleh. Itu hutan. Itu konsep kordon, konsep hutan. Ini cara kedua, boleh guna hutan. Ataupun diperhutankan oleh tiap-tiap daripada keduanya.
keduanya yang membeli dan menjual tadi, akan taulannya akan kawan dia. Kawan dia tu pembeli, kalau kawan penjual, kalau penjual kawan dia pembeli. Kemudian diibrak akan dia akan hutang. Maksud macam mana cara tuan-puan? Cara kedua ni, emas ni kan tak sama, dia nak tukar. Nilai sama, dia nak tukar. Tukar tak boleh. Dia boleh hebah satu cara, ataupun cara kedua dia boleh hutang. Okey. Emas dua ni sama nilai. Kalau tak sama, kita dah bagi tadi ada dua cara. Ini isu yang sama nilai. Cuma dia tak boleh guna tukar. Dia boleh guna hebah ataupun dia boleh guna hutang. Hutang ni emas kita dengan emas kawan kita. Cara kedua macam mana? Kita tak boleh tukar tapi kita boleh hutang. Ni aku hutangkan emas aku ini kepada engkau. Nanti engkau bayar. Kita tanya dia bila boleh bayar hutang. Dia kata aku boleh bayar sekarang. Ataupun aku boleh bayar besok. Tak kisah. Ini emas aku hutangkan kepada kamu. Dia pun bagi hutang kita juga kepada emas. Kita kena bayar hutang dan dia pun kena bayar hutang kita. Cuma tuan-tuan, apabila bayar hutang dan sunat hutang ini diibrak. Ibrak ni dilepaskan, tak perlu bayar. Kita pun kita kata mu tak perlu bayarlah hutang emas aku, dan dia pun kata mu tak perlu bayarlah hutang aku. Hutang emas. Makna apa? Maknanya tuan, kita bagi hutang dekat dia, sepatut dia kena bayar emas juga. Tapi oleh kerana dia pun hutang kat kita emas, salin ibrak, salin lepas melepas. Ini cara yang diajar oleh ulama. Walaupun nampak complicated tuan-puan, pilih yang simple, pilih yang mudah. Hebah kalau sama nilai, kalau tak sama nilai, pilih dua cara yang kita ajar tadi. Dan setengah daripada riba itu hutan, wallahu alam. InsyaAllah tuan-puan, bulan depan kita akan masuk tajuk baru, iaitu riba hutan. Inilah yang popular di lapangan, iaitu riba dengan sebab berhutang. Ini banyak tuan-puan, berhutang tapi bayar lebih, itu riba hutan. InsyaAllah kita akan bincang bulan depan. Inilah tajuk yang ditunggu-tunggu, sebab ramai yang nak tanya, beli rumah, beli kereta, beli pinjaman peribadi. Itu insyaAllah kita bincang bulan depan. Macam mana cara riba hutang dalam mazhab Syafi'i dan riba hutang dalam mazhab Maliki dan Hanafi. Dia terconfuse ni tuan-puan sebab mazhab ni tak sama. Riba ni tuan-puan paling ketara di antara mazhab Syafi'i dengan 3 mazhab lagi. Sebab itu kadang-kadang di pasaran banyak mazhab Maliki dan Hanafi, dia agak terconfuse dengan kita mazhab Syafi'i. Baik, panjang sikit malam ni tuan-puan sebab kita nak habiskan. Alhamdulillah kita dah khatam kitab riba dalam jual beli. Dan kita ada satu lagi, iaitu riba hutang, riba yang keempat. Riba dalam mazhab Syafi'i ada 4 saja tuan-puan. Riba berlaku dan jual beli ada 3, dan riba yang keempat berlaku dalam hutang. Dalam akad hutang, dia tak berlaku dalam akad pinjam, tak berlaku dalam akad sewa, tak berlaku dalam akad pajak gadai, dia berlaku dalam akad hutang dan juga akad jual beli. Jual beli ada 3 dan akad hutang ada satu sahaja riba. Itu cara dia, praktis dia macam mana, insya-Allah bulan depan. Habis riba, barulah dia akan masuk tajuk baru 99 muka surat jenis jual beli yang tidak sah. Itu penutuplah tuan-puan. Jenis jual beli yang diharamkan, ada jual beli yang sah tapi haram, ada jual beli yang haram lagi tidak sah. Itu 2 kategori utama, insya-Allah bulan depan. Terima kasih tuan-puan. Terima kasih kepada tuan-puan yang memeriahkan live kita pada malam ini, dan terima kasih banyak kepada pihak penganjur, iaitu Al-Fadhil Abazaki kita dan seluruh ahli jabatan kuasa surau Haji Ismail Puncak Alam, dan juga rakan-rakan kita yang turut serta memeriahkan program kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan manfaat ilmu yang paling penting tuan-puan, sebab kita nak mengelakkan apabila kita ada ilmu muamalat, kita boleh mengelakkan daripada berlakunya pelanggaran sistem syariat dalam hidup kita. Kalau kita kenapa kita belajar ilmu solat tuan-puan, kita nak mengelakkan daripada melakukan perkara haram dengan sebab melakukan perkara yang tak betul di dalam solat. Itu haram. Jadi kita nak mengurangkan perbuatan yang haram, menyebabkan kita kena ada modal, ada ilmu. Ilmu itu boleh membantu kita untuk mengelakkan daripada melakukan perbuatan haram. Sebab itu sangat penting tuan-puan, usahalah, carilah ilmu semasa kesempatan dan peluang yang Allah masih beri kepada kita ini. Perfectkan ilmu kita. Jangan ibadat saja, jangan taharah saja, jangan akidah saja. Fokus juga muamalat, fokus juga munakahat tuan-puan. Dan
Kalau boleh, lengkapkan 3 ini. Bukan sangat, kalau boleh tuan-puan, mesti boleh. Ini dakwahlah, ajaklah anak-anak kita, ajaklah keluarga kita. Kalaulah tak sempat untuk belajar ilmu tinggi-tinggi tuan-puan, tafsir, tak sempat hadis, tak sempat, ilmu asas mesti lengkap. Ilmu asas ada 3 saja tuan-puan. Akidah mesti kenal Allah. Carilah, usahalah sebelum kita mati. Ajaklah, dakwahlah anak-anak kita, diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keluarga kita tuan-puan. Selamatkan mereka. Dengan apa dia tuan-puan? Dengan 3 tonggak dalam agama. Ilmu 3 tonggak dalam agama ini tuan-puan, apa dia? Ilmu akidah. Yang keduanya fiqh tuan-puan. Fiqh itu jangan fokus taharah saja. Lengkapkan fiqh taharahnya, fiqh ibadatnya, fiqh muamalatnya tuan-puan. Fiqh muamalatnya, fiqh munakahannya. Ini asas. Kalau kita taharah sempurna, ibadat kita cantik, tapi muamalat kita menyebabkan kita melakukan pelanggaran di dalam sistem transaksi tukar menukar harta. Dan last sekali tuan-puan, jangan kita tinggalkan tonggak yang ketiga. Nak sempurna, nak jaga pahala, mesti ada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni tuan-puan, ilmu yang kita jaga hati kita supaya kita, pahala kita ni lengkap. Pahala kita tak bocor. Pahala kita ini, kita boleh jaga daripada pahala kita burn, pahala kita hangus. Sebab tu sangat penting tuan-puan. InsyaAllah kita jumpa lagi bulan depan seperti biasa, dan besok ada satu lagi slot anjuran Syifa, tapi kitab lain, iaitu kitab Ta'lin Muta'allin fi Tariqat Ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Terima kasih semua, dan terima kasih sama-sama. InsyaAllah kita jumpa lagi malam besok.